Kemudian imam yang 4 dari Ibnu Umar berkata dalam satu riwayat, maafkanlah isteri orang maka isterimu akan maafkanmu, dan berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Maafkanlah isteri orang maka isterimu akan memaafkanmu. Dia kata berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Makna benda tu akan berpusing. Kita apa yang kita lawan mak ayah kita hari ni, besok tengoklah anak kita baik macam mana dengan kita. Makna tu deposit tu. Yang mana balance ni kita akan dapat nanti ke anak kita. Contohlah kira. Kan baik-baik dengan mak ayah kita. Dewa baru ni kan, mak nak apa? Mak cakap ya mak. Mak cakap ya. Tanya mak. Abah dah tak ada, mak yang ada. Ada pula mak tu. Mak nak apa? Mak cakap ya. Mak nak kereta, mak nak apa? Adik-beradik ni lah, adik-beradik tanya. Mak nak apa? Mak cakap ya. Tak nak ada. Kan? Orang tua biasa macam tu, tapi kita nak bahagiakan dia. Bagi dia senang hati dah cukup dah. Jangan sakitkan hati dia tu. Kan? Mak rasul-rasul mak nak pergi Makkah. Boleh mak, bila mak nak pergi? Booking lah untuk mak kita. Hantar. Dapat mak kita pergi. Ada orang tua kan, dia pun tak sangka 5-6 kali dah pergi umrah. Sebab dia anak yang hantar. Lepas tu berobot pula, mula anak sulung bawa, lepas tu anak ni alak bawa, lepas tu anak ni alak bawa, semua nak mak pergi, merasa mak hongih-hongih mak pergi jugalah kan, tahu hongih tak teraya lah, pergi lah, berseret jalan dia dah kan, pergi lah kan. Saya tu pergi Makkah tengok sian, tengok ada orang tua tu dah cecenia selipar taklah ada, bukan tak ada sebab apa, terlupa sarung. Sian tengok kan, macam-macam kalau kita pergi Makkah ni, macam-macam kita jumpa kan. Tu dia kan, ada tu orang tua tu keliling anak yang seret, sabar yang anak yang bawa tu. Ui, saya makin arwah wan saya makin lah, ya Allah Akbar, nak kena sabar betul dengan dia. Kalau dia turun kereta kan, nak bawa masuk dalam rumah tu, macam ni lah, nengok tapak kaki tu ngensot tu, wan tu dukung nak tak ada. Siap nak dukung dia, dah rasa tak sabar nunggu dia melangkah. Dia dukung lah. Jalan dia slow sampai dalam. Memang kena sabar dengan tu kan, sebab sampai masuk kalau kita sabar ni kan, time kita tua, so anak kita sabar kalau tak sabar, tengok kita ni macam tu. Macam mana kita tinggi suara dengan mak kita, macam tu lah anak kita tinggi suara dengan kita. So macam tu lah dia. Ingat-ingat sikit kan, orang sini tak ada dah tempat lain ni, ini belah-belah Afrika ni cakap ni. Sini okey kan. Ibnu Majah dan Ibu Hibban, seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali dia, dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Tu boleh menambah umur tak? Dia nyatakan maknanya Allah Ta'ala boleh ubah takdir kita bila buat baik dengan orang tua. Allah Ta'ala boleh ni, tak kira lah orang tua mana. Nampak orang tua tu nak melintih, kita pun tolong dia melintih kan. Alamat sebab apa? Kereta laju dia ngangsot macam mana? Kan, kita pun siap lah, tolong dia laju sikit, pegang sikit ramai-ramai, bila pegang tu kukuh sikit dia jalan kan. Kemudian Nabi SAW naik mimbar, lalu baginda bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, Jibril telah datang kepadaku, dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang menemui bulan Ramadan lalu dia mati tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah menjauhkannya. Kan, tu yang Nabi amin tu. Katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka, lalu Allah menjauhkannya. Yang pertama tadi, kalau dia mati tak diampunkan dosanya, mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya, jauh daripada Allah. Yang kedua, barang siapa yang mendengar nama engkau disebut, nama Nabi disebut, dan dia tidak berselawat untukmu, maka dia mati, masuk dalam neraka dan Allah menjauhkan dia. Sekali lagi, katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata lagi, siapa yang menemui salah satu kedua orang tuanya namun dia tidak berbakti kepadanya, maka dia akan mati masuk neraka dan Allah menjauhkannya. Sekali lagi dia sebut amin.
Maka aku berkata amin. Malah Ibn Hibban dalam sahihnya juga merawikan, hanya di situ dia berkata, siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak berbakti kepadanya, dia mati masuk neraka. Yang tu kita ingatkan balik. 3 perkara. Mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang tu dah cerita masa bulan puasa gitu. Ketika masuk bulan Ramadan, dia mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan Allah Ta'ala akan menjauhkannya. Kedua, bila dia sebut nama Nabi dan dia tidak berselawat kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan dia tidak pernah selawat pada Nabi itu tadi, tak ingat ke Nabi, tak amal sunnah Nabi, maka masuk ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Dan yang ketiga, tatkala menemui orang tuanya, jumpa kedua orang tuanya dan tidak berbakti kepadanya, juga Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Baginda bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi menjawab, ya, temuilah dia. Tu sebab cerita, tak kira siapa mak kita, apa juga mak kita buat, kita kena baik. Tu sebabnya saya bersama dengan Ustaz Syafiq Liao dan juga Taufik Yap tu, yang convert masuk Islam. Dia pun cakap, masa perayaan tahun baru Cina, dia pergi menziarah mak dia jaga agak hati mak supaya nak gambarkan betapa indahnya Islam ni. Mana tak ada hal dah, walaupun perayaan mak dia boleh balik, dan mak pun tahu dia tak boleh makannya, tak boleh makannya, yalah tu. Maknanya Islam tak menjauhkan anak itu daripada dia. Tu dia indah Islam kan. Tu dia, kita jangan disusah-susahan. Yang dah sonang jangan nak sonang-sonangan lagi. Islam ni agama yang mudah, tak semayang pun tak apa. Tu tampan sekali. Dah sonang nak sonang lagi kan. Tapi Islam tu agama yang indah. Ada seorang artis bertanya pada seorang artis. Dan artis tu tanya pada saya. Kan? Saya yang tak artis kan. Artis tanya ke artis tu tanya ke saya. Dia tanya saya soalan. Kan gambar hari-hari tanya soalan. Ada orang tu tanya macam-macam lah. Soalan pelik-pelik pun ada. Apa hukum yang kahwin dengan ustaz dia? Ustaz mana tu? Ustaz lah teh. La ilaha illallah, sabarlah aku kan. Hukumnya tak ke gaung, tak tahu lah kan. Saya kata. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau betul lah, dia kata pakai tudung tu wajib deh. Artis tu tanya ke artis tadi, artis tu tanya saya, kalau tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam senarai rukun Islam tu? Senang. Tergangkit koning saya contoh soalan tu kan. Masuk jadi rukun Islam tu daripada 5 tambah 1 lagi, memakai tudung teh setiap hari tu tak. Saya jawab lah, nak undingkan kau ya, cakap tu. Banyak li nak jaga, cakap tu kan. Saya pun cakap, rukun Islam memang tak masuk tu, tetapi pakai tudung hukumnya wajib. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan, contoh kita tengok amar ma'ruf nahi munkar, mencegahkan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Benda tu wajib. Pun tak sebut dalam rukun Islam, tak sebut. Dan bila kita sebut tentang pakai tudung tak masuk, pun tak sebut, tapi wajib. Dan orang yang tak pakai tudung, orang Islam yang tak pakai tudung, tetap orang cakap di Islam. Sebab tu dia tak masuk dalam rukun Islam tadi kan, tak masuk rukun Islam, tapi dia tetap Islam walaupun tak pakai tudung. Cuma yang dia kena baca rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, pada kiamat, qada dan qadar ni semua kan, kita sebut kan. Jadi tak, yang dia kena tengok balik percaya pada Allah. Makna kalau percaya pada Allah, percaya pada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah atau melalui kitab, tentu kau akan pakai tudung sebab kau percaya. Macam tu jawab Allah suruh kau buat tak? Buat. Nabi suruh? Buat. Apa yang Quran suruh? Buat. Maka pakailah tudung. Apalah kau baca rukun Islam lah. Contohlah kira kan. Jadi okey. Ada satu tu dia tanya soalan, kalaulah dia dah bayar zakat,
pada hari puasa yang ke-6 dia meninggal, adakah kena pulang duit zakat tu? La ilaha illallah, cerita mujurlah kau tak tanya soalan ni kat luar kan. Tak adalah, memang wajib. Kalau patut dia tanya macam ni, dia sampai hidup 6 hari pada bulan puasa, hari ke-6 dia meninggal, adakah kena bayar zakat? Bayar, tapi bukan dia bayar dah. Kalau bayar, dia dengan amil-amil jadi mayat. Jadi mana kau tolong bayarkan untuk dia, sebab dia tetap wajib, sebab dia sampai hidup lagi pada bulan puasa tu. Faham? Faham ke tidak ni? Faham. Dah mula dia confuse. Tu tanda-tanda nak habis tu. Kan? Nak habis ceramah kata kan. Saya paling senang sekali tu dia kan. Paling senang tu. Ingat kita sayang ke mak ayah kita.